Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-26 daripada Mashaf, dan kita akan bersama-sama pada pagi ini di surah Al-Baqarah ayat 170 sehingga ayat 176 insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan jadikan Quran ini sebagai panduan hidup kita sentiasanya, dengan kita cuba berusaha untuk memahami sedikit insya-Allah lama-lama jadi bukit. Walaupun kita hanya membaca satu muka setiap hari, tapi moga-moga dengan satu muka yang kita baca ni kita akan akan terbentuk dengan Al-Quran. Pemikiran kita, perasaan kita dan seluruh hidup kita ini akan dipandu oleh Al-Quran dan bukannya terpandu oleh perkara-perkara lain di dalam hidup kita. Jadi insya-Allah hari ini kita akan baca berkenaan dengan beberapa perkara lagi, iaitu yang pertamanya secara sinopsis bolehlah saya katakan, yang pertama ialah tentang beberapa perangai ataupun sikap-sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlaku pada orang-orang kafir, pada orang-orang musyrik, iaitu orang-orang yang tidak digemari, tidak disukai, dan Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan azab kepada mereka semua. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam ayat-ayat yang kita baca pada hari ini tentang makanan-makanan yang dibolehkan dan makanan-makanan yang tidak dibolehkan. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala juga akan menyebutkan tentang sikap orang-orang Yahudi yang mengambil rasuah ataupun mengambil harta orang-orang lain, orang-orang daripada bangsa mereka, dengan tujuan yang tidak betul, yang kita boleh katakan sebagai mengambil secara batil. Dan itulah beberapa perkara insya-Allah yang akan kita tengok pada hari ini, apa yang Allah Subhanahu wa taala akan ceritakan kepada kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Sadaqallahul azim. Ayat 170 maksudnya ialah wa iza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka ni maksudnya ialah orang kufar. Maksudnya apabila dikatakan kepada orang-orang kafir ini, ittabi'u ma anzalallah, ikutlah apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quran, iaitu apa yang ada dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dikatakan ikutlah Nabi, ikutlah Rasul, ikutlah Muhammad, mereka akan berkata apa? Qalu bal. Qalu bal. Apabila bal sini dipanggil bal tu lil ibtal, artinya ialah apa? Iaitu seolah-olahnya, seperti kalau kita nak fahamnya, seolah-olahnya seperti kita akan tambah la di situ. Mereka akan berkata la, tidak. Qalu la, gitu. Mereka berkata tidak, mereka ni enggan, mereka tak nak ikut apabila dia ajak tu. Bal, bahkan mereka akan berkata apa? Mereka akan kata kami tak nak ikut, kami akan mengikut apa yang ma'alfaina. Ma'alfaina, apa-apa yang telah dilakukan, apa-apa telah menjadi satu kebiasaan. Alfaina tu liila fi Quraisyin, menjadi kebiasaan kepada orang-orang Quraisy. Jadi ilaf tu ataupun alfut atau alfaina iaitu kebiasaan kami. Kebiasaan kami alaihi aba'ana, yang telah menjadi kebiasaan kepada bapa-bapa kami. Jadi bapa-bapa kami dah buat benda ni lama dah, mereka katakan. Dah berzaman-zaman, dah berkurung-kurung dah. Jadi kita ikut sajalah apa yang dibuat oleh bapa-bapa kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a. Allah Taala kata walaupun, walaupun. Jadi walaupun di sini artinya apa kan? Takkanlah benda tu kalau salah pun kamu nak ikut juga. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an. La ya'qilun, minta maaf kereta bising lalu la ya'qiluna syai'an, walaupun bapa-bapa mereka ni la ya'qiluna syai'an. La ya'qilu maknanya la yafhamuna syai'an, la ya'lamuna syai'an,
Amruddin, maknanya bapa-bapa mereka ni bukan tahu pun pasal agama kan. Jadi adakah mereka ni tahu, adakah Muhammad yang mendapat wahyu ni lebih tahu daripada bapa-bapa mereka tu? Tapi mereka nak juga mengikut bapa-bapa mereka. Jadi Allah Ta'ala kata, bapa-bapa mereka ni tak tahu pun. La ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan bapa-bapa mereka ni pun tak dapat petunjuk pun. Tapi mengapalah mereka nak ikut sangat kan? Ayat ini secara khususnya adalah turunlah kepada orang-orang kufar orang-orang musyrik. Apabila mereka ni nak berpegang juga dengan apa yang mereka ni. Jadi kalau kita tahu cerita kan yang berlaku kepada Abu Talib. Ketika Abu Talib nak mati, datanglah Abu Jahal duduk di sebelah Abu Talib, dan kemudian Nabi SAW duduk di sebelah lagi kan. Jadi Abu Talib ni berpaling-paling kan, sekali berpaling kepada Abu Jahal yang duduk di sebelah tu, sekali berpaling kepada Nabi SAW yang duduk di sebelah tu. Bila dia berpaling kepada Abu Jahal berkata, adakah kamu benci tak nak tinggalkan agama yang dipegang oleh nenek moyang kamu, wahai Abu Talib? Bila Abu Talib berpaling kepada Nabi, dia kata, Nabi SAW berkata kepada dia kata, wahai Abu Talib, wahai bapa saudaraku, katalah la ilaha illallah, aku akan jamin kau, aku akan tolong kau di hari akhirat. Aku akan bantu kau dengan la ilaha illallah ini. Tapi dia berpaling lagi kepada Abu Jahal. Jadi artinya ialah Abu Jahal ni ialah mempertahankan, cuba nak kata kepada Abu Talib ni, adakah kamu benci, adakah kamu tak nak ikut, adakah kamu nak berpisah daripada ajaran datuk nenek kita yang kita dah berpegang lama. Jadi inilah di antara kan ayat ni nak mengatakan bahawa antara sikap yang tidak betul lah yang ada pada sebahagian daripada manusia ni ialah nak berpegang dengan apa yang dilakukan, yang dilaksanakan, yang telah menjadi kebiasaan kepada nenek moyang mereka. Maknanya nenek moyang kita dah buat macam tu sejak dulu lagi, takkanlah kita nak berubah. Jadi insya-Allah kalaulah perkara itu tak menjadi masalah, tak apa, tak menjadi masalah dari segi agama, maknanya tidak bertentangan dengan Islam, tidak menjadi masalah. Tetapi jika sekiranya satu perkara itu bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan agama, maka kita tak boleh ikut. Walaupun perkara itu dibuat oleh berkurun-kurun nenek moyang kita, 10 kurun, 11 kurun ke, 100 tahun ke, 1000 tahun ke, tak kira. Selagi mana ianya bertentangan, jika bertentangan dengan agama, maka kita mesti tolak dia kan. Kita tak boleh terima dia. Jadi seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala kata selepas daripada itu, wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma illa du'aan wa nidaa summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Allah Taala kata perumpamaan sini perumpamaan ni itu sifat Allah Taala nak katanya sifat orang kafir ni. Sifat orang kafir ni wa masalul ladzina kafaru, iaitu sifat orang kafir ni mereka ni adalah apa? Kamasalil ladzi yan'iku, sama seperti orang-orang yang Allah Taala buat perumpamaan di sini. Orang kafir ni ialah seperti, ada orang kafir di sini, kemudian ada orang muslim. Ada muslim, orang mukmin yang menyeru orang kafir ni supaya melakukan satu perkara. Iaitu apa? Supaya ikut Islam, supaya tinggalkan kekufuran, tinggalkan apa yang dibawa oleh nenek moyang jika sekiranya dia itu bertentangan dengan Islam. Jadi orang-orang Islam ni, orang mukmin ni akan menyeru mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala buat perumpamaan ini sama seperti penggembala kambing yang menyeru kepada binatang-binatangnya, kepada kambing-kambingnya. Adakah kambing dia tu faham kalau penyeru-penyeru ni, penggembala kambing ni panggil dia? Oi, dia tak faham. Kalau bercakap bahasa apa pun dia tak faham. Dia hanya mendengar apa? Mendengar suara saja. Dia dengar kan. Walaupun orang tu bercakap kan, panggil nama, panggil apa ke kan, suruh datang masuk ke, dia tak faham. Yang dia tahunya ialah, yang dia dengar ialah bunyi macam macam tu saja. Jadi erti di sini Allah Taala buat perumpamaan macam itulah. Iaitu orang-orang mukmin ni, orang-orang mukmin apabila dia ni menyeru, memanggil, bercerita kepada orang-orang kafir ni kan, mereka ni seolah-olahnya tak dengar apa pun, mendengar macam suara-suara je, bunyi-bunyi saja. Tapi mereka tak dengar pun, tak dapat ambil mau'izah, tak dapat ambil pengajaran. Itulah perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini. Jadi ini adalah untuk menjadi sebenarnya hiburan kepada Nabi SAW. Sebab kadang-kadang bila Nabi SAW bercerita Islam kepada orang-orang musyrik, kepada orang kafir ni, jadi seolah-olah macam mereka ni tak nak dengar. Macam mereka tak dengar. Mereka dengar tak dengar sebenarnya. Itulah masalah dia kan. Jadi Allah SWT sebut sini, wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iku. Yan'iku di sini artinya ialah seseorang yang membunyikan suara-suara je. Yusawwitu, yunadi. Yusawwit, dia dengar suara je. Bima la yasma
illa du'aan wa nidaa. Mereka ni tak dengar melainkan doa, macam panggil saja kan, ataupun nidaan. Dia doa dan juga nida ni ada minta maaf. Jadi mereka ni seolah-olah tak dengar apa-apa, sama lah seperti binatang. Jadi Allah buat perumpamaan ini, orang-orang mukmin ni yang memanggil, yang menyeru pendakwah-pendakwah ni sama seperti penyeru-penyeru tadi, iaitu penggembala. Dan juga orang-orang kafir itu seperti binatang, bahaim. Jadi mereka ni tak dengar apa melainkan doa wa nidaa. Allah Taala kata apa? Sommom, bukmon, omyun, makna cukup syarat tu. Buta, tuli, pekak, makna tak boleh bercakap, tak boleh mendengar, tak boleh melihat. Fahum la ya'qilun, dan mereka tak boleh nak faham pun apa yang kita cerita. La yafhamunal mau'izah. Dalam tafsir kata, mereka tak faham pun apa yang kita cerita ke apa ke. Seolah-olah macam tak ada apa-apa, sedangkan kita penat bercerita. Tapi ini bukanlah nak katakan bahawa kita cukuplah kalau macam ni. Pendakwa-pendakwa Islam tak payah cerita lagi lah, cukuplah. Tak. Maksudnya di sini bukan kerana berhenti, tapi maksudnya janganlah sedih kalau mereka ni tak nak terima. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Taala sebut sini ya ayyuhallazi Allah Taala sebut ya ayyuhallazina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah Taala kata, wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada apa-apa yang baik, ma razaqnakum, apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Jadi di sini ayat ini ulama-ulama sebut ialah bagaimana nak tunjukkan bahawa pertengahan wasatiyah yang dibawa oleh Islam. Dalam Islam ini dia berbeza dengan apa yang dipegang oleh orang-orang musyrik sebagai contohnya. Orang musyrik ini mereka ni makan apa saja. Tak ada apa yang haram bagi mereka. Semua benda tu seolah-olah macam halal. Jadi samalah juga kan seperti orang-orang kafir pada hari ini kan, orang-orang yang tidak beriman. Mereka ni makan tak ada apa. Bagi mereka halal ke haram ke tak ada, sama saja. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sini itu adalah satu ekstrim sebenarnya. Kemudian ada satu lagi kelompok, iaitu kelompok yang pada masa tersebut, iaitu orang Kristian pada masa tersebut yang mana mereka ni sangat-sangat menjaga diri sehingga seolah-olah semua benda mereka tak boleh nak makan. Yang ni tak nak makan, yang ni tak boleh makan, ni tak boleh makan kan. Sebab apa? Dengan rasa mereka bahawa kalau mereka buat macam tu, mereka akan mendapat ketinggian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan menyeksa badan, mereka dapat ketinggian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan Islam ni, Islam bukannya larang, bukannya tak boleh makan, bukan tak boleh ni, tak boleh ni, bukan. Islam ni semua boleh. Cuma ada benda-benda saja yang tak boleh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cerita sekarang ni, yang pertama sekali Allah Taala kata makan. Kulu min thayyibat, yang baik makan. Ma razaqnakum, apa yang kami rezekikan kepada kamu. Tapi dengan syarat, bila kamu makan ini, hendaklah kamu ni bersyukur. Jangan makan saja tapi tak bersyukur. Jadi Allah Taala kata washkuru lillah. Jadi apa maksud syukur? Syukur ni ialah, secara ringkasnya ialah al-mu'tarif. Mu'tarif ni maknanya mengakui siapa yang beri rezeki ni. Siapa yang beri makanan ni? Siapa yang beri kepada kita semua ni? Jadi kita mengakui itu nama dia bersyukur. Dan kemudian yang keduanya, mengakui dan kemudian patuh kepada orang yang memberi itu. Si pemberi itu. Siapa yang pemberi? Allah Ta'ala yang memberi rezeki kepada kita, maka kita bersyukur kepada dia, kita mengiktiraf ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian kita mematuhi apa yang disuruhnya. Janganlah dia beri kepada kita, kita mengakui saja, tapi lepas tu kita tak ikut pun apa yang dia cakap. Itu adalah satu benda yang tak dipanggil bersyukur. Jadi bersyukur tu adalah mengandungi dua perkara, iaitu yang pertamanya adalah iktiraf, dan yang keduanya adalah al-imtisal. Imtisal maknanya pematuhan. Kita patuh kepada apa yang diminta, apa yang disuruh. In kuntum iyyahu ta'budun. Allah Ta'ala kata, jika sekiranya kamu ini ta'budun, kamu ini beribadah kepadanya, jika sekiranya kamu tunduk kepadanya. Ulama-ulama sebut sini adalah syukur ni adalah satu part daripada ibadah. Artinya
Kalau seseorang itu dikatakan, kalau dikata, oh saya beribadah kepada Allah, tapi dia tidak bersyukur kepada Allah, jadi artinya di sini apa? Sebenarnya dia belum lagi menunaikan ibadahnya kepada Allah. Kerana seorang yang beribadah kepada Allah, dia mesti bersyukur kepada Allah. Dia tidak boleh beribadah tapi tidak bersyukur. Untuk menjadi hamba Allah, dia mestilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala sebutkan sini, apakah benda yang tak boleh dimakan? Kalau tadi dia kata makanlah apa-apa yang baik, kemudian Allah Taala mengecualikan sini. Ini antara benda-benda yang Allah Taala sebut sini yang tak boleh dimakan. Itu apa? Iaitu terkandung kepada dua bentuk, dua perkara. Yang pertama sekali ialah benda-benda yang mana perkara itu sendiri adalah haram. Yang keduanya ialah bukan benda itu haram, tapi kerana benda itu ditujukan kepada benda yang bukan halal, bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh katakan sama ada satu benda tu memang dia tu haram, seperti Allah Taala sebut sini, sesungguhnya innama harrama alaikum almaitata. Yang pertama sekali adalah bangkai. Yang keduanya adalah waddama, dan darah. Dan yang ketiga walahmal khinzir, daging babi. Jadi tiga perkara tu Allah Taala sebut adalah benar. Perkara tu sendiri adalah memang tak boleh. Tak kiralah disembelih kerana Allah ke, tak disembelih kerana Allah ke, ditujukan kerana Allah ke, diserah memang kerana Allah ataupun tak kerana Allah, semua tak boleh. Darah, bangkai, daging babi. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala sebut yang keempat, وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ. Dan satu benda lagi, iaitu sesuatu benda yang disembelih bukan kerana Allah Ta'ala. Jadi yang ini tak kiralah benda tu, walaupun benda tu asalnya halal. Walaupun dia kambing, walaupun dia biri-biri, walaupun dia lembu, walaupun dia ni unta, tapi kalau disembelih bukan kerana Allah, maka tak boleh. Jadi kita ada dua bentuk sekarang ni yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam ayat 173 ni. Iaitu yang pertamanya ialah benda-benda yang haram, memang dipanggil haram li zatihi. Memang benda tu sendiri haram, tak kira dah bukan kerana Allah ke, kerana Allah ke, tak boleh. Kemudian yang kedua ialah benda-benda yang mana walaupun ia asalnya adalah halal, tetapi jika sembelih bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok satu-satu kan. Yang pertama sekali ialah maitata. Maitata ni ialah artinya ialah bangkai. Jadi dalam hadis disebutkanlah pengecualian kan. Apakah pengecualian tu? Nabi sebut dua benda yang mana walaupun dia bangkai tapi boleh dimakan. Iaitu apa? Iaitu ikan dan juga belalang. Kemudian yang keduanya yang diharamkan ialah ad-dama, darah. Jadi yang maksudkan dengan darah sini ialah darah yang mengalir, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am, darah sini maksudnya darah yang mengalir. Artinya ada darah yang tidak mengalir, sebagaimana contohnya ialah darah-darah yang berada di dalam daging-daging. Bila kita masak daging tu, tiba-tiba keluar darah kan. Darah tu mengalir daripada celah-celah daging tu, dia keluar. Jadi darah itu adalah darah yang dimaafkan. Sebagaimana yang telah berlaku di zaman Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam, Aisyah berkata, kami masak tu dan benda ni adalah tak kisah bagi kami kerana terlalu sukarlah untuk dielakkan. Itu yang seterusnya. Perkara yang seterusnya, jadi darah yang dimaksudkan dan darah ni ialah darah yang mengalir. Kalau darah tu darah yang telah menjadi bertukar menjadi hati, menjadi jantung, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata itu adalah diharuskan. Kemudian yang ketiganya lahmul khinzir. Allah Ta'ala haramkan, kata sini ialah daging babi. Jadi Allah Ta'ala sebutkan daging babi di sini, tetapi termasuk dalamnya adalah semua sekali perkara-perkara yang dimakan ataupun yang ada pada babi itu. Iaitu sama ada kulitnya, sama ada lemaknya, sama ada apa saja, tulangnya dan sebagainya, semua itu adalah najis dan semua itu adalah diharamkan. Cuma mungkin terdapatlah sedikit perbezaan ulama dari segi bulunya. Itu ada sedikit perbezaan, tapi bagi kita dalam mazhab Asy-Syafi'i, semua benda itu adalah haram, semua benda itu adalah najis mughallazah yang tak boleh digunakan. Kemudian yang keempat ialah wama uhilla, suatu benda yang disembelihlah dalam terjemahan dia kan secara mudahnya. Tapi sebenarnya perkataan uhilla ni asal daripada ihlal. Ihlal ni artinya ialah apabila seseorang tu melihat anak bulan, maka dia akan bertempik, dia akan bersorak, dia akan mengeluarkan suara yang kuat. Itu asalnya ihlal. Jadi orang-orang Arab jahiliah dulu ni, apabila mereka ni nak menyembelih binatang, jadi mereka akan melaunkan dengan suara kuat. Suara apa? Iaitu menyebutkan nama-nama berhala mereka.
Lata ke, Uzza ke. Jadi mereka nak sembah unta, mereka sebutkan nama berhala tu. Jadi sebab itulah jadi Allah SWT menggunakan perkataan wama uhilla bihi li ghairillah. Satu benda yang ditempikkan, satu benda yang disebutkan nama lain daripada nama Allah SWT. Jadi artinya kalau menyembelih bukan kerana tujuan Allah SWT, bukan kerana nama Allah, bukan kerana Allah, maka sebab itulah perkara itu akan menjadi tidak halal. Walaupun benda itu adalah halal. Jadi 4 perkara yang Nabi Allah SWT sebutkan di sini. Seterusnya Allah Ta'ala kata wa famanitturra ghaira barin wala adin fala isma alaih. Kemudian Allah Ta'ala beri pengecualian. Pengecualian itu orang yang itturra. Itturra ni artinya ialah orang yang terpaksa. Al-ja'ad dalam bahasa Arabnya. Al-ja'ad maknanya dia terpaksa makan. Dalam keadaan dia kelaparan dan sebagainya kan. Tetapi dengan syarat Allah Ta'ala sebut sini ghaira barin. Ghaira barin maksudnya dia bukan nak mencari, sengaja nak mencari yang tidak halal. Maknanya yang halal ada tapi dia sengaja mencari yang tidak halal. Yang halal ada tapi dia tak bawa, contohnya kan. Dalam perjalanan tiba-tiba dia bawa yang tak halal. Jadi bila dah terpaksa makan, maka seolah-olah dia mencari pasal lah kita katakan. Itu yang pertama, ghaira barin. Kalau orang barin maka tak boleh. Yang keduanya wala adin. Adin ni artinya ialah seorang yang mana makan dia tu terlampau. Maksudnya sepatutnya untuk menjaga dia daripada matinya, cukuplah dia makan dengan, contoh kita kata ialah satu suap satu suap makanan yang haram. Tapi tiba-tiba dia bukan makan satu suap, dia makan 10 suap. Dia makan berpuluh-puluh suap. Jadi itu menunjukkan dia tu dah barin. Jadi barin menunjukkan dia tu adin. Maksudnya dia dah melampau daripada makan dalam makanan dia tu. Jadi Allah SWT sebut sini pengecualiannya. Yang tak boleh ni kalau orang tu barin sengaja untuk mencari yang haram dan kemudian adin dia tu melampau, iaitu tak boleh, tak dibenarkan. Tapi jika sekiranya tidak ada dua perkara ni, maka dia dibenarkan untuk makan. Fala isma alaih. Allah Ta'ala kata untuk dia makan, sama ada bangkai tadi ke, sama ada darah tadi ke, sama ada daging babi tadi tu, jika sekiranya tidak melampau dan dalam keadaan terpaksa. Innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala kata dia tu ghafur, iaitu ghafur sangat-sangat mengampun. Maknanya Allah Ta'ala tahu kesalahan kita bukan nak melakukan kesalahan, tapi kita bukan sengaja nak melakukan kesalahan. Jadi Allah Ta'ala mengampunkan kita. Dan kemudian Rahim, Allah Ta'ala tu tak nak biarkan kita ni mati begitu saja kan. Allah ni sayang kepada kita kan. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala ni sayang kepada ahli ta'ah, kata tafsir jalan lain, maka kerana itulah maka Allah Ta'ala benarkan kita untuk makan. Walaupun perkara itu asalnya adalah haram, tapi dibenarkan makan, tetapi tidak menjadi dosa, tetapi dengan syarat tidak ada barin, tidak ada adin. Seterusnya Allah SWT kata innal ladzi. Sekarang ni kita kembali, kita melihat kepada yang seterusnya, iaitu orang-orang yang menyembunyi, iaitu orang Yahudi. Allah Ta'ala cerita sekarang ni orang Yahudi pula. Innal ladzina yaktumuna, orang-orang yang menyembunyikan. Menyembunyikan apa? Iaitu menyembunyikan perkara yang ada di dalam kitab Taurat. Iaitu mereka ni menyembunyikan sifat Nabi Muhammad SAW. Mereka menyembunyikan hukum-hukum seperti hukum rejam dan sebagainya. Jadi orang-orang Yahudi ni Allah Ta'ala kata orang-orang yang menyembunyikan ma anzalallahu minal kitab, apa yang telah diturunkan di dalam Alkitab. Itu yang pertama. Dan kemudian tu Allah Ta'ala sebut wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan mereka menjual menjual, membeli ke kita kata memperniagakan isi-isi dalam kitab tu dengan harga yang murah. Allah Ta'ala sebutkan perkara ni kerana apa? Kerana orang-orang Yahudi ni yang pertamanya mereka ni mengambil duit sebenarnya daripada orang-orang miskin, daripada orang-orang biasa, padri-padri mereka ni mengambil rasuah, mengambil bukan macam sekali kan. Jadi kalau orang-orang tu nak macam mana, mereka akan berilah fatwa-fatwa yang tak betul. Jadi di antara perkara yang mereka tak suka kalaulah diketahui Nabi Muhammad ni betul, ialah Nabi Muhammad akan batalkan perkara-perkara ni. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala sebut sini orang-orang mereka yang menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, supaya orang tidak beriman dengan Nabi Muhammad tu, supaya orang Yahudi lain, rakyat-rakyat mereka ni, orang-orang biasa mereka ni jangan beriman dengan Nabi Muhammad dengan mereka menyembunyikan tu. Dan sebab apa? Sebab mereka nak benda ni lah. Sebab mereka nak makan harta orang ni dengan tak betul. Jadi Allah SWT kata perbuatan mereka ni menyembunyikan yang pertama ni, dan yang kemudian yang keduanya makan dengan harta yang tak betul ni,
Allah Ta'ala kata, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka ni tak makan ke dalam perut mereka, tak masukkan ke dalam perut mereka ni melainkan api. Maksudnya apa tu? Api neraka. Maksudnya ialah apa yang mereka buat ni membawa kepada api neraka, membawa kepada neraka. Wala yukallimuhumullah, dan kemudian Allah Ta'ala kata Allah tak akan tak bercakap dengan mereka. Ini adalah dikatakan majas, menunjukkan kepada apa? Iaitu Allah Ta'ala sangat marah kepada mereka. Ghadban alaihim, Allah Ta'ala murka kepada mereka, benci kepada mereka. Jadi tak bercakap tu maknanya benci kepada mereka. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah Ta'ala tidak membersihkan mereka. Maksud tak membersihkan mereka iaitu Allah Ta'ala tak mengampunkan dosa-dosa mereka. Jadi Allah Ta'ala mereka akan tak bersih daripada dosa, sebagaimana kita semualah kita minta kepada Allah SWT supaya bersihkan daripada dosa-dosa kita. Walahum azabun alim, dan bagi mereka itu azab yang pedih. Seterusnya ialah Allah SWT menyebutkan ulaikal ladzina ishtarawud dalalata bil huda. Sifat mereka ini adalah Allah Ta'ala kata mereka itu telah menjual, membeli kesesatan dengan petunjuk. Orang nak beri petunjuk mereka tak nak. Mereka dah dapat petunjuk sepatutnya, tapi mereka jual petunjuk tu, mereka ambil kesesatan. Wal azab bil maghfirah, dan juga mengambil azab dan menjual maghfirah. Allah Ta'ala nak beri maghfirah kepada mereka, tapi mereka tak nak. Mereka nak juga azab tu seolah-olahnya. Fama asbarahum 'alan nar. Fama asbarahum 'alan nar ni adalah dipanggil dalam bahasa Arab, dipanggil at-ta'jib, ataupun jadi at-ta'jib ni artinya apa? Peliklah mereka ni, boleh sabarlah mereka ni kan. Fama asbarahum 'alan nar artinya bagaimana mereka ni boleh sabar sangat di atas neraka ni. Jadi peliklah, boleh ke mereka ni sabar kepada neraka? Itu adalah satu kepelikan yang Allah Ta'ala nak katakan kepada mereka ni. Dan ayat yang terakhir, ayat 100 minta maaf hari ni sakit leher Allah Ta'ala kata, zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Yang demikian itu sebab apa? Kenapa Allah Ta'ala ni, adakah Allah Ta'ala ni zalim mengenakan azab kepada mereka dan sebagainya? Allah Ta'ala kata itu semua adalah bukannya kerana Allah Ta'ala zalim, tetapi adalah kerana Allah Ta'ala dah beri semua kepada mereka. Kenyataan-kenyataan tu kan dah ceritakan kepada mereka, dah turunkan kitab-kitabnya, tapi mereka degil juga. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata mereka itu terkena azab. Jadi Allah Ta'ala kata zalika bi anna Allah nazzala al-kitab. Yang demikian tu bukan kerana Allah Ta'ala zalim, tapi Allah Ta'ala dah turunkan kitab kepada mereka dengan kebenaran, bil haqqi, wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Tetapi orang-orang yang berbeza pendapat tentang Al-Quran. Berbeza pendapat tentang Al-Quran ni apa? Iaitu mereka ni mengata macam-macam kepada Nabi SAW. Ada yang kata Nabi ni sihir, ada yang kata Nabi ni pawang, ada yang kata Nabi ni penyair, macam-macam. Mereka berbeza-beza kata-kata nak menuduh Muhammad ni tak betul, nak menuduh Nabi ni tak betul. Jadi Allah Ta'ala kata, sedangkan Allah Ta'ala dah kirimkan Quran kepada mereka, sebenarnya mereka ini berada fi syiqaqin ba'id, iaitu berada yang sangat-sangat jauh daripada kebenaran. Jadi setakat itulah saja sesi kita pada pagi ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memandu kita dengan Al-Quran. Moga-moga dengan sedikit usaha kita ini kita akan diberi panduan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.